warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Allahumma shfina min kulli da' wa afina minal bala'. Allahumma shfina min kulli da' wa afina minal bala'. Allahumma shfina min kulli da' wa afina minal bala'. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita melafazkan kesyukuran sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala limpah kurniaan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana masih memberi peluang, masih memberi ruang kepada kita untuk sama-sama pada malam ni kita mendengar pengajian kitab Bughatul Tullab juzuk yang kedua, muka surat yang 121. Juzuk yang kedua, muka surat 121. Diulang sekali lagi, takut lagi tengah-tengah mengajar dah hak tanya mengaji kitab apa. Jadi beritahu siap-siap, kitab Bughatul Tullab muka surat yang ke-121, juzuk 2. Abah Syauqi menonton. Tu dia. Bagus kan? Baik, sambungan dia pada dan jika mana lagi? Dan tiada berbilang. Oh, atas sikit. Dan tiada berbilang-bilang, kan? Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, dan tiada berbilang fidyah, sebab berbilang kanak-kanak yang disusuinya kanak-kanak bersalahan dengan akikah. Jadi pada masalah seorang wanita yang menyusu, bila dia menyusu kanak-kanak, maka dia tak boleh nak puasa. Sebab apa tak boleh nak puasa? Susu dia akan jadi kurang, akan jadi kering. Maka dia pun tak puasa lah. Dia menyusu apa orang? 5 orang. Bukan kata sehari dia tak puasa 5 cupak, tak. Bahkan sekali pun berbilang kanak-kanak, yang wajib dia bayarnya sehari 1 cupak sahaja, serta 1 qada untuk 1 hari. Bukan kata dah menyusu sampai 5 orang kanak-kanak, sehari 5 cupak, ada. Hanya sehari 1 cupak sahaja, walaupun kanak-kanak tu ramai. Bersalahan dengan akikah, tulis tu. Maka bahawasanya ia akikah, bertambah akikah dengan sebab berbilang, dan bertambah kanak-kanak. Yakni maka bahawasanya ia bertambah akikah dengan sebab berbilang dan bertambah kanak-kanak. Kalaulah dia lahir tu berapa orang? 5 orang, kanak-kanak laki-laki, kembar semua, tentulah akikah dia akan jadi berbilang-bilang. Kalau seorang lelaki, seorang 2 ekor lah. Kalau 5 orang lelaki-lelaki jadi 10 ekor kambing lah. Jadi tak sama hukum dia dengan hukum nyusu. Kalau hukum nyusu, sekalipun dia menyusu tu ramai,
wajib satu harinya satu cupak sahaja. Kalau akikah, kalau ramai, maka bertambahlah akikah tersebut. Habis. Dan jika ada perempuan yang bunting, mana perempuan yang bunting? Iaitulah perempuan yang mengandung. Kita ni guna bahasa bunting ni untuk binatang lah, haiwan bunting, kucing bunting. Tapi kalau manusia kita tak kata bunting, kita kata mengandung. Tapi bahasa yang tulis dalam kitab ni, musannif gunakan bahasa bunting juga. Dan jika ada perempuan yang bunting dan yang menyusu itu sakit, perempuan yang bunting dan yang menyusu itu sakit, atau ada keduanya, yang bunting dan yang menyusu musafir, maka berbuka puasa keduanya, perempuan yang bunting dan perempuan yang menyusu, dengan niat tarakhus. Yakni tarakhus tu memudahkan oleh syarak. Kalau musafir boleh berbuka. Kalau sakit boleh berbuka. Gitu. Tarakhus mana memudahkan oleh syarak. Kerana sakitnya seorang atau kerana safarnya seorang, tiada tarakhus, tiada tarakhus kerana takut akan mudarat kanak-kanak. Bukan atau ni atau dan niat tarakhus, atau ni diniatkan keduanya tarakhus. Kemudian yang kedua takut akan mudarat kanak-kanak. Itu niat keduanya. Atau diniat keduanya, ini niat tarakhus dan niat takut akan mudarat kanak-kanak. Seperti ia perempuan yang bunting dan perempuan yang menyusu. Niat tarakhus, niat memudahkan syarak dengan berpuasa bagi keduanya, perempuan yang bunting dan yang menyusu, dan serta niat memeliharakan anak keduanya, perempuan yang bunting dan perempuan yang menyusu, atau niat pada niat tarakhus lagi, atau tiada dikosaknya perempuan yang bunting dan perempuan yang menyusu akan suatu jawab semua masalah, maka tiadalah wajib atas keduanya perempuan tadi fidyah, hanya wajib qada jua. Tu nampak dia punya masalah dia tu punya panjang. Kalau tak jaga dhamir jenuh. Baik. Yang pertama, masalah yang pertama, seorang perempuan yang bunting, seorang perempuan yang mengandung, lalu tu. Kemudian pula yang kedua, seorang perempuan yang menyusu. Perempuan yang bunting, perempuan yang menyusu, dia bermusafir. Masalah dia. Ataupun perempuan yang bunting, perempuan yang menyusu, dia sakit, maka dia buka puasa keduanya dengan niat tarakhus. Tarakhus mana kemudahan yang syarat bagi. Kerana musafir boleh berbuka, kerana sakit boleh berbuka. Sakit yang mengharuskan dia boleh berbuka. Itu yang pertama. Ataupun kata dia tadi, diniatkan kedua-duanya, niat tarakhus dan niat takut mudarat atas kanak-kanak tu. Ataupun tak kosak apa. Tiada dikosak akan sesuatu. Ketiga-tiga masalah tadi, jawapan dia satu, iaitu tiada wajib bayar fidyah, hanya wajibnya qada sahaja. Inilah tarakhus, kemudahan syarak bagi mereka yang dalam keadaan masyaqqah, dalam keadaan kesusahan. Gitu. Boleh faham masalah dah. Penonton yang menonton secara langsung di Facebook Tok Bayur boleh faham ke tak?
Cuba komen ni Pak Long Mading ni. Line tak clear. Line nak clear kena bagi sinar bayar. Apa tu? Tu faham tak? Apa yang kita bincang pada malam ni. Nah, boleh faham tak? Okey, Ibnu Jul Mirak kata boleh. Boleh faham, alhamdulillah. Tu jaga ataf dah tadi tu. Baik boleh faham. Masalah dia perempuan yang mengandung ataupun perempuan yang menyusu, kemudian dia musafir atau uzur, dia berbuka puasa dengan niat tarakhus kemudahan syarak. Nah, ataupun dia kedua-dua perempuan tadi dia niat dia niat apa? Dia niat keduanya. Nah, niat tarakhus kemudahan yang syarak bagi, dan juga niat takut mudarat atas kanak-kanak tadi, ataupun dia tak niat apa-apa. Yang kedua, atau diniatkan keduanya, atau tiada dikosaknya akan solat, tak kosak apa. Kedua-dua jawapan dia satu, yakni tidak wajib dia bayar fidyah, bahkan yang wajib dia ialah qada sahaja. Okey, baik, semua faham dah? Cukup. Kemudian kena ingatlah, kalau dalam kitab sebut jahil, bukan berarti jahil ni dia baru belajar ke apa, kan? Bila sebut jahil ni ialah mereka yang baru masuk Islam, ataupun perkampungan yang jauh daripada ulama. Itu sebut jahil. Kadang orang salah faham dia sebut jahil. Saya baru mengaji. Ya, kita hak Islam lama dah ni. Nah, wajib mengaji sebelum balik ni. Mana sebelum balik tu kena persiapan dah. Dah balik mana kita dah ada ilmu dah. Orang kata sediakan payung sebelum hujan. Bukan hujan pun nak cari payung. Dalam kita sebut bila jahil, berarti jahil dengan sebab dia baru masuk Islam, ataupun perkampungan dia berada jauh daripada ulama. Tak ada membalir yang sampai pada situ. Tak ada ustaz yang sampai itu. Radio semua tak ada dalam hutan tu. Hutan belantara nah. Hutan ni ada anaconda ke apa nah. Tak tu nah. Boleh faham tu kan. Habis. Maka keluar dengan kata takut kanak-kanak, jikalau takut ia perempuan tadi, perempuan yang bunting, perempuan yang menyusu, akan mudarat akan diri keduanya, nyonya diri sendiri. Jikalau keduanya, nyonya mana? Nyonya perempuan tadi. Jikalau serta takut akan mudarat kanak-kanak sekalipun, tiada wajib fidyah atas keduanya yang perempuan, yang ini hanya wajib qada. Hanya wajib qada atas kedua ni, masalah perempuan tadi yang bermusafir ataupun perempuan tadi yang keuzuran, sakit. Bukan masalah semata-mata perempuan yang mengandung, semata-mata perempuan sudah dia kait dengan dia bermusafir ataupun dia sakit. Tadi kena ingat masalah tu. Sebab kalaulah perempuan tu hanya dia buka puasa sebab takut atas kemudaratan diri dia, takut atas kanak-kanak, itu kena bayar fidyah. Bayar fidyah, puasa pun kena. Hak masalah ni, hak dia tak kata tak kena bayar ni, masalah kait dengan musafir, kait dengan sakit. Faham tak? Itu tak apa. Dan bahagi yang keduanya daripada dua bahagi tu, wajib fidyah serta qada, iaitu hak wajib kena fidyah, wajib kena qada. Barang siapa yang berbuka puasa kerana lepaskan manusia yang maksum, mana yang terpelihara darah, atau haiwan yang muhtaram, haiwan yang dimuliakan. Maknanya orang yang maksum ni mana orang Islam lah. Kalau yang tidak maksum seperti mana murtad. Murtad tak termasuk dalam orang yang manusia yang maksum. Maksumnya dipeliharakan darah, bukan mana maksum tak ada dosa. Maksum ini mana dipeliharakan darah. Atau haiwan yang muhtaram, haiwan yang dimuliakan. Sekalipun anjing mu'allam, anjing mu'allam termasuk dalam haiwan yang muhtaram.
yang hampir akan binasa dirinya nyonya manusia ataupun haiwan tadi, atau anggota nyonya manusia atau haiwan tadi, atau manfaat anggota nyonya manusia atau haiwan tadi. Dengan sebab apa? Sebab lemas atau menolakkan soil. Soil ni mana benda yang menerkam. Soil benda yang menerkam. Sama ada manusia tu perampok apa semua peragut atau lainnya soil yang terlepas daripadanya soil, melainkan dengan berbuka puasanya seorang. Dan tiada pula perempuan yang mutahayyirah. Mutahayyirah kena tengok dalam bab istihadah sana. Dan tiada ada ia perempuan yang sakit atau yang musafir, sama ada yang hendak, orang yang dihendak dilepaskannya itu manusia yang merdeka atau saya, sama ada miliknya seorang atau milik bagi yang lain, berarti kena bayar fidyah dan juga kena qada. Contoh, kita pergi di lata rambung, tak pun lata tebing tinggi, bulan puasa, pergi nak buat apa? Nak tangkap ikan, nak berjalan ikan tengah Dalam perjalanan kita nak pergi tu, nampak ada orang lemah, dia mani lata lemah tergelar timbul. Maka tentulah kita nak selamat dia, kita kena selam, nak terjun selam, masuk air kot telinga, ke hidung, kot mulut, sebab selam. Puasa kita terbatal ketika tu wajib kedua-dua. Apa dia wajib kedua-dua? Iaitu wajib kena fidyah dan juga wajib kena qada. Apa dia tu baba? Ya, ada masalah apa? Baik, boleh faham ataupun peragut. Tu kita nak selamatkan orang yang diragut. Kita berlari punya dahaga minum air. Terpaksa tidak nak ligar, mana boleh. Maka ketika tu wajib kena bayar fidyah dan juga qada. Dan demikian lagi haiwan yang muhtaram, haiwan yang dimuliakan yang lain daripada manusia, sama ada milik baginya atau milik bagi orang lain, tafriq dia, maka wajiblah atas orang yang melepaskan akan segala yang tersebut itu, yang disebut tadi itu, fidyah serta qada puasanya, kerana sebab memeliharakan dua ruh, dua nyawa. Tu muka surat berapa? Wahai baru masuk. Ni tadi dia sebut muka surat 122. Muka surat 122 juzuk yang kedua. Tadi dia sebut juzuk yang kedua 122, baris yang ketiga daripada atas. Misal kalau kerja dia memang menyelam, tak ada kerja lain, ada kemudahan ke di situ, bagian mana bapa itu termasuk dalam bab itulah, bab puasa tu bab puasa ketika mana masyaqqah tu, dia bekerja, contohnya kerja buat padi terpaksa kena berbuka puasa, maka ketika tu wajib tak ada qada sahaja. Begitu jugalah dengan menyelam ni tu dia kerja dia ada. Bila menyelam itu batal, ketika tu tak wajib dia bayar fidyah, dia kena qada saja. Sebab yang ni, masalah ni sebab dia menyelamatkan dua nyawa. Satu dia buka sebab diri dia, satu lagi orang yang hendak diselamatkan tu. Tu kata sebab kerana memeliharakan dua roh, iaitu roh dirinya seorang yang puasa, dan roh binatang yang dilepaskan itu ataupun haiwan yang muhtaram itu. Maknanya dua nyawa lah. Ketika tu bayar fidyah pun kena bayar, qada pun kena qada.
Habis. Bersalah jikalau ada yang hendak dilepaskannya itu bukan manusia dan bukan haiwan yang muhtaram seperti harta yang tiada baginya harta roh, maka tiada fidyah, hanya wajib mengqadakan puasanya jua. Dan jika ada harta bagi dirinya seorang atau bagi yang lainnya atau bagi orang lain. Nah, kita katalah dompet dia jatuh lah lata, dia terkejut nak ambil, Islam nak ambil. Itu. Jadi bila selam masuk air kat telinga, batal, wajib qada saja, tidak wajib fidyah. Sebab apa? Satu nyawanya. Harta bukan ada nyawa. Bukan ada nyawa harta ni. Syamil. Tak tahu. Kalau nak selamatkan ke tengah kita takat tu dia lah. Ada nyawa lah. Ni tak ada nyawa lah. Itu. Ketika tu satu sajalah kena qada saja. Tadi ni sebab dua nyawa. Yang ni satu nyawa saya yang kita nak selamatkan, ini harta sahaja. Ketika tu qada sahaja, tidak wajib bayar fidyah. Tengok Bersalahan jikalau ada yang hendak dilepaskannya itu bukan manusia dan bukan haiwan yang muhtaram. Haiwan yang muhtaram mana haiwan yang dimuliakan, seperti harta yang tiada baginya harta tu roh. Sepedopet duit tadi lah. Maka tafriq dia, maka tiada, ni tafriq pada bersalahan. Maka tiada fidyahnya, hanya wajib mengqadakan puasanya seorang jua. Dan jika ada harta bagi dirinya seorang atau bagi orang lain, maka wajiblah fidyah. Kalau harta diri dia atau mana dia, hanya wajib qada puasanya jua. Ada gitu nah. Itu. Dan jika ada harta bagi dirinya seorang atau orang lain atau bagi orang lain, maka wajib fidyah. Inilah yang diiktimadkan oleh Syekh Ibnu Hajar dan yang dipegang oleh Halabi dan Syekh Jamal Kalam Qadhi. Tiada farak, tiada beza antara hartanya atau harta lain, tiada fidyah atasnya. Mana ada khilaf itu? Ada kata kena bayar fidyah juga, ada kata tak kena. Jadi ikut itulah. Ada khilaf tu, kita tengok keadaan yang sesuai ni. Rukhsah untuk kita sama. Kadang-kadang kita nak bayar fidyah, kita pun tak mampu lah. Maka kita bertaklid dah pada pendapat yang kata tak wajib bayar fidyah. Tak kira lah harta dia ke atau harta orang lain ke, maka tidak wajib. Kalau gitu ke, dan tu tak ada lah, sesuai lagu ni. Hanya wajib mengqadakan puasanya jua jika ada harta bagi dirinya. Lagu tu. Dan tu tak ada lah. Mungkin salah dobi tu . Dan jika tak ada dan lah. Betul dah tu. Hanya wajib mengqadakan puasanya jika ada harta bagi dirinya atau bagi orang lain. Itu masalah yang kedua. Nampak? Itu masalah yang kedua. Kalau harta lain, kena qada, kena bayar fidyah. Atas dia dikata hanya wajib mengqadakan puasanya jua jika ada harta bagi dirinya. Habis satu masalah. Masalah kedua, atau bagi orang lain, maka wajib fidyah. Ada dua masalah di situ. Salah baca dia, salah berti. Tertipu. Kadang-kadang tertipu dengan ibarat jahil, tipu lalu. Kalau mengikut Syekh
Ibnu Hajar, kalau harta diri kita maka qada saja, tak wajib bayar fidyah. Kalau harta orang lain wajib qada serta bayar fidyah. Tapi kalau mengikut Syekh Jamal kata tak ada beza, harta orang lain ke harta kita ke tidak dikenakan fidyah. Itu baru jelas itu. Jadi dan hak ustaz suruh tambah di pada balik tak kena tu habis. Dan sebab yang ketiga, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, dan sebab yang ketiganya, boleh faham masalah tadi yang kena qada dan juga bayar fidyah sebab dia menyelamatkan dua nyawa. Satu, nyawa dia sendiri. Yang kedua, orang yang diselamat. Contohnya orang yang lemah dia tolong, dia nyawa dia pun dia nak selamat, nyawa orang lemah pun dia nak selamat juga. Jadi dua nyawa, maka ketika tu wajib pada ada fidyah dan juga qada. Yang kedua, di atas pendapat Syekh Ibnu Hajar, kalaulah diselamatkan harta dia sahaja, maka dia kena qada saja, fidyah tak kena. Tapi kalau selamat harta orang lain, kena fidyah serta qada. Kata Syekh Jamal pula, tak ada beza di antara keduanya, harta dia sendiri ke atau harta orang lain hak dia selamatkan tu, maka tidak wajib fidyah, hanya wajib qada saja. Boleh faham tak? Jelas ni yang melihat live ni boleh faham tak? Cuba bagi komen, boleh faham tak? Selagi saya teruskan pula tak faham pula. Kalau boleh faham, kita teruskan yang ketiga pula. Jadi lama-lama Azizi tu dia lapar nasi. Boleh faham? Nampak tak masalah dah? Boleh. Syamil bertidur dah. Letih nak je. Mati tidur. Mati tidur. Wah. Pak Long ada, Pak Long. Pak Long kata line tak clear dah ni. Pak Long beli apa? Beli data hak mahal sikit Pak Long. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, dan sebab yang ketiganya, tu yang wajib fidyah, iaitu mentakhirkan qada Ramadan hingga datang Ramadan yang lain dengan ketidakuzur semata-mata dengan sebab malah ya. Contohnya kita kata Ramadan yang tahun 1440 kita ada tinggal puasa, bukan sebab ada uzur apa, memang sebab malah. Masa duk masak Maggi tu, hak masa duk goreng ikan sardin tu, itu dah ada 10 hari tak puasa. Ni nak bertemu dengan puasa tahun 1441 Hijrah pula tak qada lagi, dengan sebab malah lah. Lagu mana? Maka wajib diberi fidyah pada tiap-tiap sehari satu mud jika takhirnya itu setahun. Qada apa kena? Fidyah apa kena? Dan berbilang-bilang mud satu hari itu jika berbilang-bilang tahun yang ditakhirkannya. Jika 2 tahun takhirnya 2 mud pada tiap-tiap hari, dan jika ditakhirkan 3 tahun 3 mud pada tiap-tiap hari. Hingga demikianlah hukumnya jika ada takhirnya tiada suatu uzur, contoh dah seperti didapatnya seorang mengqada ia seorang akan puasa tiada diqadakan hingga masuk Ramadan yang kedua dan yang ketiga. Bersalah jika ada uzur seperti tiada dapatnya seorang akan masa hendak mengqadakan puasa sebab berkekalan sakitnya seorang, atau sentiasa ia seorang dalam safarnya seorang, maka tiada dapatkan masa hendak diqadakan dia akan puasa, maka tiada fidyah. Dan jika berbilang-bilang tahun takhirnya qada sekalipun. Ini bahagian yang ketiga. Tak qada lewat setahun, bukan dengan sebab uzur saja, sebab malah je,
1 hari 1 cupak. 2 tahun 2 cupak, sehari 2 cupak. 3 tahun 3 hari 1 hari 3 cupak. Begitulah seterusnya. Kalau dia tak qada tu dengan sebab tiada masa, dengan sebab sakit dia tu berkekalan, ataupun dengan sebab berkekalan safarnya, itu lain lah. Baik, boleh faham? Dan demikian lagi daripada uzur. Mana daripada keuzuran lagi, bunting mana mengandung perempuan pada tiap-tiap tahun. Tu. Anak dah setahun seorang, sak-sak mengandung. Anak tak ada besar, nak boleh seorang pula. Anak kecil-kecil, setahun seorang. 10 tahun nikah, 10 orang anak dia. Jadi nak ada puasa bagaimana? Sak-sak bunting, sak-sak mengandung, bila sak-sak mengandung, subuh benar dah lah. Sebab itulah dalam ilmu perubatan, kalau orang perempuan ni dia tidak ada bulan sabit pada kuku dia ni. Tidak bulan sabit, berarti perempuan tu dia subur. Sebab tu orang perempuan dia tak boleh nak tunjuk mana jari dia dekat orang lah. Sebab lelaki yang belajar, dia boleh membaca sama ada perempuan tu subur ataupun tidak, sama ada melihat sebelah belakang ataupun sebelah depan. Sebab dia ada cara nak mendiagnos melalui tapak tangan, melalui mata. Itu kena belajar suku lah. Itu tolong doa agar corona cepat hilang. Rindu nak balik pondok. Kena doa buat amal hajat ahli. Itu Asnawi. Sok pergi pondok minta nak klik pula. Ingatlah pelajar-pelajar muslimah ataupun yang mendengar ni tangan kita ni boleh membaca macam-macam lah. Boleh tahu dengan kita tengok depan ataupun belakang. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, dan demikian lagi daripada uzur bunting perempuan pada tiap-tiap tahun atau menyusu ia perempuan sepanjang tahun, istimewa mana lebih-lebih lagi pula perempuan kuat beranak. Kuat beranaknya dia. Sak-sak beranak. Ni sungguh-sungguh ni. Aduh. Anak tak boleh nak besar ada pula. Anak tak besar ada pula. Kuat beranak dia. Mesin ke manusia ni. Sungguh-sungguh dia. Kemudian daripada bunting menyusu akan anaknya perempuan tadi. Lepas beranak menyusu pula. Lepas menyusu bunting pula. Orang tak ada nak besar. Gitu itu orang perempuan. Demikianlah masanya perempuan tu berhenti menyusu, bunting pula. Lepas bunting beranak pula. Lepas beranak menyusu lah 40 tahun tu tak tu. Gitu berpanjangan atau apa berata bunting atau ia perempuan takhirnya itu kerana jahil akan haramnya, atau kan lupa atau digagahi orang akan dia, saya tiadalah wajib atasnya perempuan fidyah, sebab takhir itu sama ada lagi kekal uzurnya perempuan, dan jika berkekalanlah ia uzurnya berapa tahun sekalipun seperti yang tersebut, hampir lagi kerana mentakhirkan puasa itu harus. Jika ada sebab uzurnya, maka mentakhirkan pada qada sebab uzur terlebih aula, terlebih utama pada harusnya uzur tu. Tapi ada pendapat dalam mazhab Syafi'i juga, dia kata tidak ada gandaan. Gitu Habis kata musannif, dan berbilang-bilang lemuknya itu sebab berbilang-bilang tahun yang ditakhirkan. Ada sikit.
Dan berbilang-bilanglah muknya, mana cupaknya itu sebab berbilang-bilang tahun yang ditakhirkan upamanya. Setahun secupak, 2 tahun 2 cupak, 3 tahun 3 cupak lagi tu. Jika ia seorang takhirkan puasa sehari 10 tahun, maka wajib 10 mud, 10 cupak pula serta qada sehari. Dikiaskan seperti itu jika ia seorang tinggal puasa sebulan. Itu dah sebulan dia tinggal apa ni 30 hari lah kita kata dia tinggal puasa. Dia tak qada lama mana? 10 tahun lah. Sehari 10 cupak. Sehari 10 cupak. Mana 30 darat 10 berapa lah. 300 cupak lah. Itu 30 hari 300 cupak dia kena nah. Inilah kata berbilang-bilang muknya itu sebab berbilang-bilang tahun. Hukumnya jika ada ia seorang hidup, dan jika mati ia seorang pada meninggalkan puasa dan mentakhirkan qada setahun, maka hendaklah mengeluarkan oleh kerabatnya dua mud pada tiap-tiap hari. Dua mud pada tiap-tiap hari. Jadi satu bayar hak dia tak qada, dan keduanya bayar hak dia tak bayar fidyah takhir qada. Itu. Jadi berganda lah nah. Jika tiada puasa gantinya nyonya yang mati tu, dan jika ia seorang puasakan dia gantinya, maka dikeluarkan 1 mud pada tiap-tiap seharinya hak takhir jua. Dan jika mentakhirkan qada puasa sebulan hingga 4 tahun, maka mati ia seorang, maka jika mengqadakan maka padanya tafsil, ai fa fihi tafsilun, jika tiada mengqadakan dia puasa hak sebulan oleh kerabatnya, maka hendaklah dikeluarkan mud 150 daripada tarikahnya harta peninggalannya. Demikianlah dikias ke atas yang lain. Kalau ikut atur lagi itulah. Tapi kalau di atas satu qirnya tidak ada gandaan, habis kita nak kira apa senang itu insya-Allah esok akan dibahaskan pula fidyah tu nak keluar, nak bagi kat siapa, nak bayar kat siapa. Kalau miskin, fikir miskin ni lagu mana tu. Kalau kata fakir, fakir tu lagu mana. Jadi insya-Allah kita akan bincangkan itu pada keesokan harinya, keesokan malam. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza astaghfirullah azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.